Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat ke aman Kerajaan Hashimiyah Jordan bagi menghadiri istiadat perkahwinan diraja bagi anak anda kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Husain Raja Jordan, iaitu His Royal Highness Prince Al-Hussein, Putra Mahkota Jordan dengan Miss Rajwa Khalid As-Saif. Istiadat perkahwinan diraja yang akan berlangsung pada 1 Jun 2023 juga dijangka dihadiri oleh jemputan khas termasuk ahli-ahli kerabat diraja serta para pemimpin dari negara-negara lain. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke istiadat itu nanti jelas mencerminkan keakraban hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Jordan. Kali terakhir baginda berangkat ke Jordan adalah pada bulan Oktober 2018 bagi keberangkatan negara. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki berikutan dengan kemenangannya dalam pilihan raya Presiden baru-baru ini. Dulia Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri lewat petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis doa kesyukuran sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-62. Mengiringi keberangkatan Dulia Teramat Mulia ialah Dulia Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengira Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Keberangkatan Dulia Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazami bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Soldadu Muhammad Zainul Arifin bin Haji Hamiduddin, Tentera Darat di Raja Brunei. Sembahyang Fardu Maghrib dan Sunat Hajat berjemaah diimamkan oleh Awang Muhammad Khairul Azmi bin Haji Saleh, Imam Surau Ad-Difa. Awang Muhammad Khairul Azmi memimpin bacaan surah Yasin dan tahlil. Sementara doa kesyukuran dibaca oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut di Raja Brunei, pengarah jemaat. Sembahyang Fardu Isyak berjemaah diimamkan oleh Awang Muhammad Khairul Azmi.
Acara disusuli dengan majlis santap malam di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis juga diadakan serentak di semua masjid dan surau ABDB termasuk masjid di Pulau Baru-Baru. Pelbagai isu dibincangkan semasa kunjungan hormat daripada 3 perwakilan asing di negara Brunei Darussalam kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara. Kunjungan hormat secara berasingan itu diadakan di bangunan Dewan Majlis, Jabatan Majlis Mesyuarat. Semasa kunjungan hormat Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirol Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam, kedua-dua pihak menekankan kepentingan pertukaran antara rakyat bagi memperkukuhkan lagi hubungan persahabatan yang baik dan rapat. Juga dibincangkan beberapa perkara yang menjadi keprihatinan dan kepentingan bersama. Pada kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Mikhail Vladimirovich Baranov, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini pula, kedua-dua pihak menyentuh mengenai pertukaran lawatan antara kedua-dua pihak yang pernah diadakan beberapa tahun lalu. Kedua-dua pihak juga berharap hubungan dua hala yang terjalin akan dapat diperkuatkan. Manakala semasa kunjungan hormat bersama Puan Yang Terutama Karen Roberta McLellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini, kedua-dua pihak menyentuh mengenai perubahan norma selepas pandemik. Kedua-dua pihak juga bertukar-tukar pendapat dalam pelbagai bidang yang menjadi keprihatinan dan kepentingan bersama. Bakal jemaah haji disaran untuk memanfaatkan masa sepenuhnya semasa berada di Tanah Suci Mekah dan Madinah dengan memperbanyakkan amal ibadat. Saranan tersebut disuarakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Khalifah Agama pada Majlis Doa Selamat dan Rahmah Mesra bersama bakal jemaah haji tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi. Majlis berlangsung di Universiti Brunei Darussalam UBD. Akan menjamin supaya hajat menunaikan haji dan ibadat-ibadat lain semasa berada di Tanah Suci akan terpenuhi dan semoga keselamatan akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana jua berada, dari berangkat dari rumah menuju ke Tanah Suci dan dari Tanah Suci akan balik semula ke rumah dengan selamatnya, insya-Allah. Seramai 1,000 orang bakal jemaah haji akan menaikkan ibadat haji tahun ini. Majlis bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta mohon ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar bakal jemaah haji sentiasa mendapat perlindungan serta dipermudahkan urusan sepanjang berada di Tanah Suci. Juga hadir Pengirian Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengirian Haji Hassan, Timbalan Menteri Khalifah Agama dan Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan beberapa sumbangan keseluruhannya berjumlah RM123,000 kepada tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria, Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2023 dan mangsa-mangsa kebakaran rumah. Penyampaian sumbangan berlangsung kemarin di Ibu Pejabat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jalan Menteri Besar. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lail Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria menerima sumbangan RM100,000 yang diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Manakala Konvensyen Pemimpin Muda Brunei 2023 menerima sumbangan RM15,000 diterima oleh Awang Iswandi bin Ahmad, pengerusi konvensyen tersebut.
Sumbangan RM8,000 diterima oleh Awang Muhammad Hazman bin Abdul Nasir dan Dayak Hajah Siti Khadijah binti Haji Ibrahim yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah. Celik kewangan merupakan kemahiran hidup yang penting dalam masyarakat kontemporari. Dalam pada itu, celik kewangan perlu didedahkan seawal mungkin memandangkan ia adalah proses beransur-ansur yang memerlukan masa. Perkara itu ditekankan oleh pemangku Setiausaha Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan semasa pelancaran rangka kerja kompetensi celik kewangan negara Brunei Darussalam untuk kanak-kanak sekolah dan dewasa bagi peringkat menengah dan pra-universiti. Acara berlangsung di Kementerian Pendidikan. Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman menjelaskan pelancaran rangka kerja tersebut merupakan mercu tanda penting dalam usaha pihak Kementerian Pendidikan melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan serta kemahiran yang diperlukan untuk mendepani kerumitan dunia kewangan. Tambahnya, untuk mencapai pelaksanaan berkualiti pendidikan celik kewangan memerlukan usaha kolaboratif dengan pelbagai pihak berkepentingan seperti institusi kewangan dan NGOs dalam menyediakan peluang pembelajaran secara langsung, perkongsian bahan dan sumber berasaskan bukti serta memastikan kandungan yang relevan kepada para pelajar. Rangka kerja tersebut dilancarkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Rangka kerja tersebut diserahkan kepada para pengarah, ketua bahagian dan ketua kluster di bawah Jabatan Sekolah-Sekolah. Juga disampaikan sijil penghargaan kepada jawatan kuasa yang terlibat dalam mengembangkan bahan-bahan sumber guru tahun 7 dan tahun 8. Pelancaran tersebut diadakan bersempena dengan Hari Menabung Kebangsaan ke-9 yang diraihkan pada setiap 28 Mei dengan tema Generasi Celik Kewangan. Cabaran serta peluang untuk mengembangkan dan menggalakkan golongan wanita dan kanak-kanak perempuan untuk menceburi bidang teknologi antara yang dibincangkan semasa Forum Women in Tech WIT yang diadakan bersempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2023 dengan tema Inovasi Digital dan Teknologi untuk Semua. Dianjurkan dengan kerjasama Women Tech Makers Brunei. Forum berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Forum disertai lebih 100 orang terdiri daripada pegawai-pegawai kanan kerajaan, ahli-ahli jawatan kuasa institusi keluarga, wanita dan kanak-kanak, rakan-rakan strategik termasuk dari sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan serta penuntut sekolah. Antara isu yang diketengahkan dalam forum termasuk kepentingan penggunaan teknologi dalam semua bidang, termasuklah bidang kesihatan, perniagaan dan kehidupan seharian. Peranan teknologi membuat perubahan dan impak yang besar kepada masyarakat, termasuk peluang pekerjaan dan meningkatkan lagi kualiti kehidupan. Dan kepentingan untuk memastikan semua lapisan masyarakat termasuk golongan yang memerlukan juga tidak terkecuali dari meraih faedah teknologi. Acara diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada moderator dan ahli-ahli panel forum. Sumbangan koleksi buku-buku dari Kedutaan Republik Turkiye merupakan tambahan berharga kepada koleksi perpustakaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan sebagai wadah untuk memperkaya dan meluaskan pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi mengenai Republik Turkiye. Majlis penyerahan koleksi tersebut diadakan di Perpustakaan UNISA. Penyerahan buku disempurnakan oleh Tuan Yang Utama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Terbesar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara Brunei Darussalam, kepada Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Terdahulu dalam ucapan Tuan Yang Utama Profesor Dr. Hamid Ersoy, sumbangan tersebut menjalinkan kerjasama yang mampan dalam bidang pendidikan, latihan, seni, linguistik dan budaya antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye. Beberapa buah buku juga merupakan sumbangan daripada Agensi Penyelarasan dan Kerjasama Turkiye. Sebagai sebahagian daripada Bulan Keselamatan Shena 2023, jerewara mengenai kepentingan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diadakan kemarin. Jerewara diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Borut, Setiausaha Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
Acara diteruskan dengan lawatan ke petak-petak pameran mengenai fungsi-fungsi Shena dan inisiatif mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Juga diadakan penyampaian hadiah kepada para pemenang Play and Win. Sebelas orang usahawan menerima sijil tamat program bagi program YDC Lights On kali ke-5 tahun 2023. Program Kendalian Pusat Pembangunan Belia sejak tahun 2019 ini adalah platform untuk menggalakkan pelibatan belia serta komuniti dalam bidang keusahawanan sekaligus mengembangkan lagi rangkaian usahawan tempatan. Majlis penyampaian sijil diadakan di Kompleks Sukan Cerudong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara pengisian program termasuk kemahiran keusahawanan di peringkat asas dan peringkat masterclass. Terdahulu 5 orang peserta program bentangkan rancangan pelan perniagaan mereka dalam bidang agri makanan, fotografi serta videografi dan kesihatan semasa sesi pitching. Program tahun ini dikendalikan dengan kerjasama Lifewire Brunei selaku rakan strategik PPB. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KPSB mengadakan seminar ilmiah dan penyelidikan pelajar pengajian lepas ijazah KPSB di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia diadakan dengan kerjasama 4 universiti Malaysia iaitu Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Penguruan Sultan Idris dan Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Seramai 23 orang yang menyertai seminar itu bertolak meninggalkan negara petang kemarin. Mengetuai rombongan Dr. Karhan bin Haji Jaid, Pengarah Pusat Pengajian Lepas Ijazah dan Penyelidikan KPSB. Lebih 20 kertas kerja penyelidikan dari pihak KPSB akan dibentangkan semasa seminar 5 hari itu nanti. Antara objektif program menjana kepelbagaian pengalaman dan perkongsian serta amalan terbaik dalam meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahihan penyelidikan pelajar di samping meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran bidang penyelidikan terkini. Jadi harapan kami pelajar-pelajar dapat mengongsikan pengalaman pelajar-pelajar di sana yang mana ia adalah buat jurung kali diadakan untuk pelajar-pelajar. Jadi itu adalah satu harapan yang mungkin dalam jangka panjang ia boleh membantu pelajar untuk meningkatkan motivasi pelajar. Sesi konsultasi bagi skim persaraan kebangsaan SPK bagi semua ahli tabung amanah pekerja TAP diteruskan lagi bermula 1 Jun 2023 hingga 30 Jun 2023. TAP dalam kenyataannya memaklumkan bagi bulan Jun, sesi konsultasi akan diadakan di aras bawah bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGJMB Bandar Seri Begawan dan akan dibuka bermula 8 pagi hingga 3.30 petang. Sesi akan ditutup pada setiap hari Jumaat dan Ahad. Menerusi sesi tersebut, ahli-ahli TAP dapat mengetahui lebih lanjut anuiti bulanan yang akan diterima semasa bersara dan simpanan SPK mereka. Di samping itu, ahli-ahli juga dapat membuat permohonan pengeluaran skim TAP, pengeluaran SPK atau pengeluaran SCP. Tarikh akhir bagi permohonan pengeluaran skim TAP, SCP dan SPK adalah pada 30 Jun depan dan pengeluaran SPK akan dibukakan kembali pada 17 Julai 2023. Maklumat tambahan ikuti media sosial Facebook, Tabung Amanah Pekerja TAP atau Instagram @TAP_Brunei. Maklumat lanjut hubungi Pusat Panggilan TAP melalui talian 238-2929 semasa waktu bekerja atau email dias@tap.com.pn. Setiap ahli juga adalah dinasihatkan untuk mendaftar sebagai pengguna portal e-amanah melalui laman sesawang www.tap.com.pn.